Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Berbagai tuduhan mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang pendendam. Sahabat semua, kalau kita benarlah seperti mana yang dituduh Datuk Seri Anwar sebagai seorang pendendam, ya, dalam masa setahun ini apabila jadi Perdana Menteri, pastinya seawal apapun tindakan yang harus dilakukan adalah untuk memenjarakan mereka-mereka yang telah menzalimi beliau sehingga dipukul teruk, sehingga nyawa-nyawa ikan dimasukkan ke penjara, dihina dengan berbagai tumahan yang dilakukan. Tapi semua itu tidak dilakukan. Hari ini apabila pihak berkuasa, agensi-agensi penguat kuasa menyiasat individu-individu seperti ini, mereka mula mengatakan bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang yang pendendam. Sebenarnya siapakah pendendam? Bandingkan Anwar dengan Mahathir, iaitu antara kenyataan daripada MP Ledang, ahli parlimen daripada Pakatan Harapan, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda apakah kenyataan beliau. Ya, katanya Perikatan Nasional dan Laskar Cybernya perlu membandingkan pemerintahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum mendakwa Anwar pendendam ekoran siasatan SPRM terhadap Tun Daim Zainuddin. Mahathir kini menjadi penasihat kepada 4 kerajaan negeri pentadbiran di bawah kuasa PAS, iaitu Kedah, Perlis, Kelantan dan juga Terengganu. Syed Ibrahim Syed Nur berhujah bahwa pengkritik era pentadbiran Tun Dr. Mahathir ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Katanya lagi, elok PN ingat semula dan muhasabah tindakan oleh Tun Mahathir dulu. Betapa ramai yang berpendapat ia adalah satu tindakan yang zalim. Bahkan pada ketika itu katanya mereka kerajaan menekan, mengugut dan memenjarakan ramai ahli politik pembangkang, wartawan dan aktivis, kata beliau lapor Suara Keadilan. Syed Ibrahim yang juga mantan pengurusi gerakan musuh Mansuh ISA menambah bahwa penentang kerajaan zaman Mahathir ditahan manakala pencabar politik dalam UMNO Pila dikenakan pendakwaan terpilih. Hampir semua agensi di bawah telunjuk beliau tidak berdendamkah kesumat begitu, katanya. Tetapi Anwar dan sesiapa pun tidak boleh bersikap serupa melalui semasa pentadbiran Tun Dr. Mahathir. Kuasa tidak boleh disalahgunakan, bersama kuasa ada bersamanya amanah dan juga pertanggungjawaban, ujarnya lagi. Itu antara kenyataan sahabat-sahabat semua daripada Syed Ibrahim Syed Nur yang mempersoalkan bahawa ramai laskar-laskar tentera cyber daripada Perikatan Nasional yang membuat komen posting yang mengatakan kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang sangat pendendam. Itu dia. Jadi berbalik kepada isu viral sebelum ini, sahabat semua, hangat diperkatakan 18 hari bulan yang lalu kerajaan akan berganti. Ya, 20 hari bulan kemarin tumbangnya kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan digantikan. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Hari ini seorang lagi pemimpin daripada Pakatan Harapan dari Parti Amanah, katanya langkah Dubai naratif kotor pembangkang dakwa Amanah Kedah. Itu antara kenyataan ya daripada seorang pemimpin di negeri Kedah. Pengurusi Parti Amanah Negara itu Datuk Dr. Ismail Salih menyifatkan naratif yang dimainkan pembangkang tentang menjatuhkan kerajaan seperti langkah Dubai adalah satu yang sangat kotor. Beliau berkata tindakan yang dilakukan pembangkang itu tidak membawa sebarang kebaikan kepada negara, malah membuatkan pemikiran rakyat menjadi celaru. Katanya pada hari ini beliau ingin memberikan pandangan terhadap dua naratif yang dimainkan oleh PAS dan Perikatan Nasional yang menyebabkan pemikiran rakyat berada dalam keadaan bercelaru dan keliru. Katanya bukan sahaja dalam kalangan rakyat tetapi juga dalam kalangan pegawai-pegawai kerajaan. Lebih penting lagi adalah di kalangan pelabur-pelabur yang melihat negara kita dalam keadaan politik yang tidak stabil. Naratif pertama yang dimainkan sejak sekian lama adalah berkaitan dengan kerajaan yang ada tidak stabil dan akan tumbang. Ini dimainkan hari demi hari bukan sahaja oleh pengikut-pengikut mereka tapi pemimpin utama, ahli-ahli parlimen dan juga menteri besar. Naratif kedua yang dimainkan pula adalah kerajaan yang ada sekarang ini adalah satu yang
kerajaan yang ada sekarang ini adalah suatu yang mengikut perlembagaan. Mungkin mereka mengambil contoh bagaimana kerajaan Muhyiddin yang mengambil alih kerajaan tempoh hari telah melakukan sesuatu yang menyebabkan berlakunya hilang majoriti di parlimen, katanya dalam satu video dimuat naik di laman Facebook hari ini. Susulan naratif yang dimainkan pihak pembangkang itu, Ismail berpendapat kerajaan sepatutnya mengambil tindakan undang-undang kepada mereka yang cuba memporak-porandakan ketentraman dan pemikiran rakyat dalam negara ini. Itu pendapat saya, katanya. Kedua-dua naratif ini sangat kotor. Ia juga memberi kesan tidak baik terhadap pandangan orang luar yang ingin melakukan pelaburan dalam negara kita, tegas beliau lagi. Pada 30 Disember lalu, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi JIKOM, Datuk Ismail Yusof, dilaporkan berdakwa langkah Dubai itu timbul ketika percutian beberapa pemimpin pembangkang dan tokoh-tokoh daripada pihak kerajaan di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Menteri Kedah pula, iaitu Sanusi atau dikenali sebagai Menteri Besar Lato-Lato, kemudian mengesahkan wujud rancangan pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan mengikut proses yang dibenarkan perlembagaan. Bagaimanapun, Presiden UMNO yang juga timbalan Presiden UMNO, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan menerima laporan risikan berkaitan rancangan tersebut. Baru beliau mencadangkan rang undang-undang penggal tetap parlimen dilaksanakan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar pula mengambil pendirian untuk tidak peduli berkenaan langkah Dubai itu. Terbaik, sahabat semua. Itu antara respon pemimpin daripada Parti Amanah ini, Datuk Dr. Ismail Saleh, yang menyifatkan bahwa apa yang dimainkan oleh geng-geng pembangkang, geng-geng tebuk atap, geng-geng sapu bersih ini adalah satu langkah yang sangat kotor dan juga sangat terdesak, sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana pandangan anda, sahabat semua? Adakah anda setuju dengan kenyataan ini atau tidak? Ya, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Bagi saya sendiri, ya, ini adalah satu yang amat-amat memalukan, ya. Hari demi hari mereka menjanjikan untuk kononnya akan menjatuhkan kerajaan hari ini, kononnya menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, kononnya Perdana Menteri baru daripada PAS akan dilantik, ya, berbagai tuduhan, berbagai persepsi yang diwujudkan oleh geng-geng ini. Hakikatnya, sahabat semua, ini adalah satu langkah meroyan, tidak dapat move on daripada geng-geng pembangkang yang sebenarnya mereka tidak dapat menerima kenyataan mereka bukan lagi sebuah kerajaan melainkan pembangkang. Namun pembangkang pun kita boleh lihat mereka adalah pembangkang yang tidak efektif. Kerana apa? Mereka hanya meroyan memainkan isu 3R bangsa agama. Malah hari ini mereka dengan berani menyentuh isu berkaitan dengan hal raja-raja, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda? Berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.